Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dikasihi sekalian, di sini ada satu soalan. Yang pertama, hukum, saya tak pasti dia maksudkan apa ni, tapi ejaan dia KHOLI. Hukum khali dalam solat. Barangkali qauli. Barangkali yang mungkin dia maksudkan qauli. Itu pertama, hukum qauli dalam solat. Kalau betul saya bunyikan ni, itulah lah. Kalau salah, bagi tahulah siapa yang tanya. Hukum qauli dalam salat. Yang kedua, adakah sah salat jika kita tidak sebutkan dengan betul atau tersalah sebut huruf atau baris hukum qauli dalam salat kita? Dari soalan ni yang saya faham dia maksudkan rukun kot, rukun qauli. Barangkali dia maksud. Kalau betul lah yang dimaksudkan itu rukun qauli, maka rukun qauli di dalam salat ada beberapa tempat. Rukun qauli inilah rukun salat yang termasuk di dalam kategori sebutan atau bacaan. Rukun qauli yang pertama iaitu lafaz takbir, Allahu Akbar. Lafaz takbir ketika bertakbiratul ihram, lafaz Allahu Akbar adalah rukun qauli. Kemudian rukun qauli yang kedua iaitu membaca Al-Fatihah. Membaca Al-Fatihah termasuk di dalam rukun qauli. Dan yang berikutnya tahiyat akhir, kerana tahiyat akhir itu rukun di dalam salat di sisi ulama mazhab Syafi'i dan majoriti ulama. Dan yang terakhir sekali adalah memberi salam. Memberi salam yang pertama, Assalamualaikum, itu termasuk di dalam rukun qauli. Kalau itu yang dimaksudkan, maka kalau tanya rukun qauli dalam salat, maka dia rukun. Rukun termasuk dalam perkara yang mesti dilakukan. Dan rukun qauli mesti dituturkan pada lidah dan bibir. Rukun qauli mesti dituturkan pada lidah dan bibir. Dan mesti di sisi majoriti para ulama, melainkan ulama mazhab Maliki, mengatakan dia mesti didengar pada telinga. Dia mesti didengar pada telinga. Terutamanya surah Al-Fatihah. Kerana berkaitan dengan surah Al-Fatihah dibaca di dalam salat, Nabi SAW menyebut, La salata liman lam yaqra' bi fatihatil kitab. Tidak ada salat, yang ini tidak sah salat bagi sesiapa yang tidak membaca Al-Fatihah. Jadi kata para ulama majoriti ataupun ulama mazhab Syafi'i, tidak dinamakan seseorang itu qari', seseorang yang membaca, melainkan dia mendengar apa yang dia baca. Itu dinamakan pembaca di sisi ulama mazhab Syafi'i. Kerana itu ulama mazhab Syafi'i mensyaratkan rukun qauli, yakni surah Al-Fatihah terutamanya, mesti dilafazkan sehingga kita dengar sendiri apa yang kita baca. Berbeza dengan ulama mazhab Maliki. Ulama mazhab Maliki mengatakan, ulama mazhab Maliki mereka bersetuju rukun qauli mesti dibaca pada lidah dan bibir. Akan tetapi kata para ulama mazhab Maliki, seseorang qari', seseorang yang membaca, tidak menjadi syarat mendengar apa yang dia baca. Seorang qiraah di dalam bahasa Arab tidak mensyaratkan orang yang membaca mendengar apa yang dia baca. Cukup sekadar dia menuturkan lafaz dengan betul dan tepat pada makhraj dia. Adapun urusan mendengar bukan kerja qari', tetapi kerja mustami', orang yang mendengar. Ulama beza pandanganlah dalam masalah ni. Wallahu taala alam. Saya peribadi, secara peribadi, kalau saya mengajak orang pun, secara peribadi saya anjurkan supaya kita bertaklid kepada ulama mazhab Maliki dalam masalah ini. Kenapa tuan-tuan? Kerana kalau kita kata mesti dengar, masyarakat kita rata-rata bukan orang mengaji. Dia boleh baca, dia kata dia mengaji, kata kena dengar kat telinga. Dia baca 3-4 orang dengar tu sebelah dia.
3-4 orang dengar Bismillahirrahmanirrahim, bukan kira orang. Kerana itu dah tentu pandangan itu kalau kita pegang membawa keburukan, mengganggu jemaah lain. Kerana rata-rata masyarakat kita tak mengaji. Wallahu ta'ala alam, saya secara peribadi berpegang dengan pandangan mazhab Maliki yang mengatakan tidak wajib memperdengarkan bacaan pada telinga pembaca kita. Tapi yang wajib ialah menuturkannya pada lidah dan bibir dan mengeluarkan setiap huruf pada makhraj yang sepatutnya. Wallahu a'lam. Jadi sesiapa yang menunaikan salat Allahu Akbar, dia angkat takbir, mulut dia tutup. Dia hanya lintaskan di dalam hati, hal itu tak nama qiraah, hal itu tidak nama nutq. Kerana itu Al-Imam Syafi'i rahimahullah kata, salat itu mesti dimulakan dengan an-nutq. Nutq, penuturan, mesti ditutur, tidak boleh dengan al-khatr, dengan yakhtur ni lintah, tak boleh. Dia mesti dengan an-nutqu, penuturan pada lidah dan bibir, mengeluarkan setiap huruf pada makhrajnya. Demikian juga kalau dia takbir Allahu Akbar, kemudian dia berdiri, dia baca Al-Fatihah, tutup mulut. Kemudian dia lintaskan bacaan Al-Fatihah tu di dalam fikiran dia ataupun dalam hati dia. Hal itu tidak sah salat yang seperti itu di sisi para ulama. Wallahu a'lam. Kita kembali kepada kitab kita Bahrul Madhi pada muka surat 216. Qala al-mu'allif rahimahullah, kata Syekh Idris Al-Marbawi rahimahullah, semoga Allah rahmati beliau dan Allah rahmati kita juga. Semoga Allah Subhanahu wa taala menggabungkan kita bersama para ulama umat Islam seperti Syekh Idris Al-Marbawi yang telah menyiapkan huraian kitab dia ni. Berapa jilid? Saya ingat 21 kot. Kita nak habiskan huraian hadis satu jilid ni pun demam tak kebah. Tapi dia telah, mana Allah Ta'ala telah memudahkan dia sehingga dia menyempurnakan huraian dia kepada hadis-hadis dalam kitab Jami' At-Tirmidzi. Kita baca kitab ni, dan kitab saya, pengalaman peribadi selama saya baca kitab Syekh Idris Al-Marbawi, kitab Bahrul Madhi ini, sentiasalah kitab ini menghubungkan saya dengan para ulama yang lain. Apa maksudnya? Maksudnya kita bila kita baca, kita terpaksa buka kitab ini, kita terpaksa kita buka kitab itu, macam-macam buka. Tuhfatul Ahwadhi saya beli, bila baca kitab ni saya beli. Terpaksa beli kitab Tuhfatul Ahwadhi. Sebelum ni baca dah, tapi kita baca dalam PDF. Download, baca PDF. Tapi bila saya baca Bahrul Madhi, nak tak nak saya kena beli juga kitab Tuhfatul Ahwadhi untuk kita boleh cek makna hadis dan seumpamanya. Mudah-mudahan itu antara maksud barakah para ulama. Itu antara maksud barakah para ulama, yakni kita membaca kitab-kitab yang ditulis oleh para ulama, sentiasalah kita itu akan mendorong kita kepada kebaikan. Antara bentuk kebaikan yang boleh kita nampak, dia mendorong kita untuk rujuk kitab-kitab para ulama yang lain. Itu barakah. Itu barakah yang ada pada para ulama, bukan barakah yang dimaksudkan tu barakah ada pada ayat dia ulama, barakah ada pada pakaian ulama. Walaupun kita tak nafikan, ada sebahagian ulama berpandangan para ulama tu ada keberkatan pada pakaian dan tubuh badan dia, tetapi wallahu taala alam, sebahagian ulama yang lain mengatakan tidak ada keberkatan kepada tubuh badan melainkan pada tubuh badan para nabi sahaja. Kerana terbukti di dalam hadis yang sahih, para sahabat kesemua mereka mengambil keberkatan daripada air liur Nabi, dari rambut Nabi, dari janggut Nabi, dari pakaian Nabi, semua para sahabat mengambil keberkatan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manakala orang selain dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak ada bukti langsung yang menunjukkan Ibnu Abbas mengambil berkat dari Abu Bakar As-Siddiq. Tak ada. Anas Ibnu Malik tak ada bukti mengambil berkat daripada Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu anhum. Sahabat yang jauh lagi, Abu Tufail
Wa'il ibnu Wathilah tak pernah dibuktikan, tidak pernah dinyatakan mengambil keberkatan dari Uthman ibnu Affan, daripada Ali ibnu Abi Talib radhiyallahu anhum ajma'in. Sedangkan nama-nama yang saya sebut tadi, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, kesemua mereka termasuk dalam sahabat yang dijamin secara pasti disebut nama mereka oleh Nabi akan masuk ke dalam syurga. Tak ada di kalangan sahabat, hatta di kalangan tabi'in yang tak sempat melihat Nabi, tetapi sempat melihat para sahabat ni, tak ada pun seorang di kalangan mereka yang mengambil berkat dari Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali. Kerana itu kita kata berkat pada tubuh badan, berkat pada pakaian, berkat pada air liur hanya khas untuk para Nabi alaihi wassalatu wassalam. Adapun selain daripada Nabi tak ada. Kita pegang pendapat ulama yang itu sebegitu. Kalau tidak, apatah lagi pada hari ini amat sukar mencari orang-orang yang benar-benar saleh, orang-orang yang benar-benar saleh. Susah cari. Bukan perkataan saya, bahkan perkataan para ulama yang ramai menyebutkan perkara yang sama. Baik, kata Syekh Idris Al-Marbawi rahimahullah, 431 masalah. Fardu sembahyang itu mengapakah tiada diajar Nabi akan kesemuanya? Maksud beliau, kenapa Nabi SAW tak sebut tentang fardu salat dalam hadis yang kita baca minggu lepas, iaitulah hadis yang dikenali sebagai nama hadis al-musii'u salatahu. Hadis orang yang sembahyang dengan cara yang salah. Hadis al-musii'u salatahu. Dalam hadis tu kenapa Nabi tak sebut semua perkara-perkara yang membabitkan rukun salat? Lalu kata Syekh Idris Al-Marbawi, ya saudaraku, telah berkata Imam Nawawi rahimahullah di dalam syarah Muslim, adalah hadis di dalam masalah 430. Ini saya sebut. Kita kena tahu dalam kitab Bahrul Madhi, Syekh Idris Al-Marbawi beliau tidak menterjemahkan teks ke teks. Sebaliknya beliau menterjemah dalam, kita kata boleh terjemahan dalam bentuk huraian. Terjemahan dalam bentuk huraian. Cuba tengok dia kata apa. Telah berkata Imam Nawawi dalam syarah Sahih Muslim. Kata Nawawi tu adalah hadis di dalam masalah 430. Mana Imam Nawawi sebut begitu? Dia yang letak penomboran tu 430. Penomboran tu dia yang letak. Tarqim tu, meletakkan nombor tu dia yang letak. Dalam Jami' At-Tirmidzi pun tak ada nombor tu. Nombor pun tak sama. Dalam Jami' At-Tirmidzi ada nombor, tapi tak ada penomboran tu. Nombor yang tak sama lah, nombor yang berbeza. Dalam Tuhfatul Ahwazi tidak meletakkan nombor pada perenggan, tapi Syekh Idris meletakkan nombor pada perenggan. Dan Syekh Idris dia susun kitab ni cara pendekatan para fuqaha, iaitu dia masail, dia buat masalah-masalah. Itu biasanya para fuqaha yang cara penulisan begitu. Kemudian setiap masalah tu dia letak nombor, penomboran. Dalam Tuhfatul Ahwazi tak ada penomboran, hanya pada hadis, tidak pada setiap perkara yang dibincangkan. Kerana itu kita kena faham, bagi sesiapa yang mengaji kitab Bahrul Madhi, kalau dia nak ambil perkataan Imam Nawawi dari kitab Bahrul Madhi, dia tak boleh ambil semua. Nanti kalau katalah dia nak menulis atau dia nak bagi tahu kepada orang, dia kata Imam Nawawi kata adalah hadis dalam masalah 430. Itu bukan perkataan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Sebaliknya perkataan Syekh Idris Al-Marbawi. Kenapa Syekh Idris buat begitu? Kerana beliau, kalau kita baca kitabnya dari awal, kita akan tengok pendekatan Syekh Idris Al-Marbawi, dia terjemah dalam bentuk huraian. Dia bukan terjemah teks kepada teks, tetapi terjemah dalam bentuk huraian. Kerana barangkali pada beliau beranggapan orang Melayu perlu dihuraikan kepada setiap hadis yang hendak diterjemahkan. Kerana setiap satu hadis ada sahaja sangkut dengan hadis yang lain. Kalau kita baca satu hadis, barangkali Syekh Idris dia bimbang orang akan salah faham terhadap makna hadis. Sepatutnya setiap orang bila dia baca satu hadis, dia telah baca hadis-hadis yang lain. Gabungan pengajian dia terhadap hadis yang banyak membentuk kefahaman yang tepat ketika membaca satu hadis. Faham maksud saya? Kalau orang tak mengaji, dia baca satu hadis, maklumat dia hanya ada pada hadis tersebut, menyebabkan dia salah faham. Lalu Syekh Idris tak nak berlaku salah faham tu. Dia huraikan dalam bentuk, dia terjemahkan dalam bentuk huraian.
Kata dia adalah hadis dalam masalah 430 itu ditanggungkan dia oleh ulama atas bahawasanya Nabi menerangkan segala yang wajib-wajib sahaja dan tiada menerangkan sunatnya. Jadi hadis tentang orang Badui yang masuk di dalam salat dan menunaikan salat secara yang salah, dia sebut di sini menanggungkan dia. Maksudnya ulama memahami hadis itu dengan kefahaman Nabi hanya menerangkan segala yang wajib-wajib sahaja dan tiada menerangkan sunatnya. Kemudian kata dia, jikalau sekiranya ditanya orang mengapa Nabi menyebutkan sekalian yang wajib pada ajarannya dan tiada disebutkannya akan segala wajib yang ijma' atasnya, dan wajib yang bersalah-salahan padanya, kenapa Nabi tak detailkan? Kerana dalam permasalahan salat ini ada perkara yang ulama sepakat perkara itu termasuk di dalam perkara wajib salat. Ulama sepakat perkara itu termasuk di dalam rukun salat. Ada pula perkara wajib ataupun rukun yang ulama berbeza pandangan. Kenapa dalam hadis tu Nabi tak siap-siap habaq kepada para sahabat? Kemudian katanya, lihat masalah 432. Maka jawabnya bahawasanya segala yang wajib yang tiga, yang diijma'kan ulama atasnya adalah ia maklum di sisi orang yang bertanya. Kata Syekh Idris, Nabi tak terangkan perkara itu kerana al-musi'u salatahu, orang yang salat dengan cara yang salah di hadapan Nabi itu, dia dah tahu dah perkara itu. Maka dengan kerana maklum pada sisi laki-laki itu, orang Arab yang salat dengan cara yang salah itu, tiadalah berhajat Nabi menerangkannya. Lalu Nabi tak terangkan tiga perkara yang telah disepakati oleh para ulama sebagai wajib. Sebab tu Nabi tak terang. Dan begitu juga tiada berhajat Nabi menerangkan segala yang bersalah-salahan padanya telah ditanggungkan oleh ulama akan bahawasanya laki-laki itu sudah maklum di sisinya. Kenapa Nabi tak terang? Maka kata Syekh Idris, mungkin Nabi telah tahu ataupun atas andaian kita mengandaikan orang itu telah tahu. Orang itu telah tahu. 432. Dan sememangnya Nabi jarang menjelaskan benda ni sunat, benda ni wajib. Nabi pernah jelaskan, tetapi tidak dalam setiap perkara. Tidak dalam setiap perkara. Nabi biarkan para ulama untuk beristihad, untuk mengenal pasti mana yang wajib, mana yang sunat dalam banyak perkara. Kerana itu timbul perbezaan pendapat di kalangan ulama. 432 masalah fardu sembahyang yang ijma' ulama atas wajibnya, apakah ia? Apa dia perkara fardu ataupun rukun dalam salat yang telah disepakati oleh kesemua para ulama? Kata Nawawi, maka bermula setengah daripada fardu sembahyang yang diijma'kan, yang telah disepakatikan oleh kesemua para ulama, itu masuk ijma'. Yang diijma'kan atasnya itu ialah apa dia? Yang semua ulama sepakat. Pertama, niat dan duduk tahiyat akhir dan tertib segala rukunnya. Ini tiga rukun yang kesemua para ulama sepakat ia mesti ada di dalam salat. Apa dia? Niat, tahiyat akhir dan tertib. Kemudian kata dia lagi, dan setengah daripada yang bersalah-salahan padanya, ada pun isu perkara-perkara yang menjadi perselisihan atau yang menimbulkan perbezaan pendapat di kalangan ulama tentang hukum dalam aktiviti salat, iaitulah kata dia membaca tahiyat akhir. Tadi duduk tahiyat akhir. Yang ulama berbeza wajib tak wajib. Pertama, membaca tahiyat akhir. Ulama tak sepakat. Sebahagian kata wajib, sebahagian kata tidak. Dan selawatkan Nabi SAW di dalam tahiyat dan salam. Demikian juga berselawat ke atas Nabi di dalam tahiyat dan memberi salam. Wajib atau sunat di dalam salat. Jadi ulama berbeza pandangan. Bila dia sebut selawatkan Nabi di dalam tahiyat, maksudnya lafaz apa? Selawatkan Nabi di dalam tahiyat, maksudnya apa lafaznya? Seringkas-ringkasnya apa?
Allahumma salli ala Muhammad. Bukan asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah adalah syahadah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah syahadatan, dua syahadah. Jadi kalau tuan-tuan baca kitab ataupun dengar huraian seorang ustaz yang betul-betul alim, maksudnya dia tahu apa yang dia ajak. Dia bukan, baru ni saya dengar satu kuliah ada seorang pensyarah universiti, dia terang pasal solat. Pelik lah. Pertama dia kata, dia ajak tentang tahiyatul masjid. Dia kata siapa yang masuk masjid selepas azan zuhur, dia tak perlu sembahyang tahiyatul masjid. Kerana ada rawatib, ada salat ratibah, ada salat sebelum zuhur. Dia kata 4 rakaat. Tak apalah tu. Kemudian tapi siapa yang masuk masjid selepas azan asar, dia kena sembahyang tahiyatul masjid. Saya dengar tahu apa maksudnya. Dia kata kerana sebelum asar tak ada salat tahiyatul masjid. Masalah. So apa saya kata masalah? Dia salat rawatib. Ulama berbeza pandangan dalam mengenal pasti salat rawatib. Saya dengar cara dia hurai itu, dia faham salat rawatib ni ada 10 atau 12 rakaat. Ya, kita tak nafikan itu pandangan mazhab Hambali. Itu pandangan mazhab Hambali. Kerana di dalam hadis Nabi pernah sebut, sebahagian riwayat kata siapa yang jaga 10 rakaat. Sebahagian riwayat kata siapa yang jaga 12 rakaat, Allah akan bina untuk dia satu rumah di dalam syurga, yakni 10 atau 12 rakaat salat sunat yang mengiringi salat fardu. Lalu 10 atau 12 itu cara hitungan dia 2 rakaat atau 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat selepas maghrib, 2 rakaat selepas isyak, 2 rakaat sebelum subuh. Saya terlupa. 2 rakaat kalau kita kata 10 rakaat di sisi Hambali. Kalau kita kata salat rawatib, salat mengiringi salat fardu yang muakkad itu ada 10 rakaat, cara hitung dia 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat selepas zuhur. Ni kalau 10. 2 rakaat selepas maghrib, 2 rakaat selepas isyak, 2 rakaat sebelum subuh. 10 rakaat. Hadis yang sebut 12 rakaat, ulama mazhab Hambali faham 2 rakaat atau 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat selepas zuhur, 2 rakaat selepas maghrib, 2 rakaat selepas isyak, 2 rakaat sebelum subuh, jadi 12. Itu Hambali. Manakala di sisi ulama mazhab lain ada pandangan yang berbeza. Ulama mazhab Syafi'i dia tak kata 12, dia kata tak silap saya 18. Sebab apa 18? Kerana dia ambil hadis lain pula, dalil-dalil daripada lain. Dan di sisi ulama mazhab Syafi'i, setakat yang saya tahu, berpandangan qabliyah asar termasuk dalam muakkad. Apa dalil dia? Ada dalil dia. Kerana mustahil tak ada dalil. Dalilnya iaitulah hadis Nabi SAW yang sahih di sisi ulama mazhab Syafi'i, di mana Nabi SAW bersabda, rahimallahu ra'an salla qabla al-'asri arba'an. Allah Subhanahu wa taala merahmati seseorang yang menunaikan salat sebelum asar 4 rakaat. Kalau tadi 12 campur dengan 4 rakaat dah berapa? 14, 16 rakaat dah. Itu tak kira lagi hadis tentang 4 rakaat selepas zuhur, dah jadi 18. Macam mana kita boleh ajak orang kata tak ada qabliyah asar? Kalau kita tak tahu hadis itu pun, takkan kita tak tahu hadis Nabi baina kulli adhanaini salah. Setiap di antara azan dan iqamat itu ada salat. Macam mana kita boleh kata masuk masjid selepas azan zuhur tidak ada tahiyatul masjid kerana ada salat ratibah qabla zuhur.
Tapi bila masuk masjid selepas azan asar, tak ada salat ratibah, ada salat tahiyatul masjid. Apa punya penerangan ni? Sebab tu saya sebut dalam grup yang share benda tu, saya kata ni masalah orang-orang universiti. Waktu dia jadi pensyarah, waktu dia semak tesis-tesis tinggi-tinggi besar-besar, dia tak baca kitab-kitab bab salat ni, dia rasa macam lekeh. Lepas tu bila dah tua baru nak mengajar balik bab salat, lepas tu dia datangkan benda-benda yang ajaib. Benda-benda yang pelik. Itu masalah. Kemudian dia menipu orang kerana dia ada title yang orang anggap dia alim. Kat mana kita tadi? Dan banyak benda pelik. Solat sebelum asar tu, dia kata apa? Solat sebelum asar tu biasa saja. Apa maksud biasa? Solat sebelum asar tu solat biasa saja. Apa maksud solat biasa tu? Nak kata apa? Tak sunat? Kalau tak sunat apa dia? Harus. Sia-sia solat tu. Maksudnya tak ada apa. Pahala tak ada, dosa pun tak ada. Kalau harus. Ni solat muakkad ni. Solat sebelum zuhur tu solat muakkad. Yang sebelum asar tu solat biasa. Apa benda-benda basic macam tu pun dah hantar teruk sangat. Seperti orang yang tidak pernah mengaji agama. Jadi, kalau ustaz yang mengajak tu memang kita tengok dia memang mengajak sungguh, baca kitab apa semua, boleh ambil lah kalau perkataan dia tentang sesuatu perkara. Dia detail, dia dakik ataupun dia ada perkara yang halus dalam ilmu ni. Tuan tengok. Dia sebut duduk tahiyat akhir. Kalau kita tak perhati betul-betul, kita tak perasan. Ada perbezaan di antara duduk tahiyat akhir dengan membaca tahiyat akhir. Kerana sebahagian ulama mengatakan membaca tahiyat itu tak wajib, duduk wajib. Duduk diam. Duduk diam tak baca apa. Ataupun dia berdoa, dia tak baca tahiyat, dia baca duduk doa saja. Sebahagian ulama kata tahiyat itu tak wajib. Jadi perkara-perkara yang seumpama ni perlu kepada pemerhatian. Kita yang duk perhati-perhati ni pun tersilap juga. Tak mustahil tak tersilap. Kerana ilmu itu terlalu luas. Kalau kita tak bersedia untuk berenang di dalam lautan ilmu itu, sudah pasti kita akan lemas. Dan masalah dalam ilmu ni, kalau ustaz-ustaz ni, kalau dia lemas, dia akan tarik orang lain untuk lemas sama. Itu masalah sikit. Kalau lemas seorang-seorang tak apa. Dia lemas bersama dengan dibawa orang lain lemas sekali. Banyak lagi lah saya dengar huraian dia tu baru satu kuliah. Ajaib benda-benda yang dia cakap. Kemudian, jadi selawat ialah seringkas-ringkasnya ialah Allahumma salli ala Muhammad. Itu yang dimaksudkan wajib. Di sisi sebahagian ulama, termasuk ulama mazhab Syafi'i. Dan salam. Salam iaitulah salam yang pertama. Dan lafaz salam yang seringkas-ringkasnya adalah Assalamualaikum. Assalamualaikum, kita dah keluar dari salat. Ataupun dengan perkataan yang lebih tepat, Assalamualaikum, kita telah melaksanakan rukun salat. Maknanya kalau tuan-tuan bagi salam, salam yang pertama, Assalamualaikum, tiba-tiba terkentut. Sah tak salat tu? Sah salat tersebut. Tapi kalau tuan-tuan baru assalam, terkentut, tak sah salat tersebut. Kena ambil wuduk, kena mula salat dari awal di sisi majoriti para ulama. Dan tiga ini wajib di sisi Syafi'i. Tiga yang disebut tadi, iaitulah apa dia? Yang ulama beza pandangan. Pertama, membaca tahiyat akhir, selawat ke atas Nabi dan salam. Campur dengan tiga yang sepakat, niat. Tadi apa disebut? Tiga yang sepakat tadi apa? Niat lagi, duduk tahiyat akhir, tertib. Campur tiga lagi di sisi Syafi'i ni. Apa? Membaca tahiyat akhir, selawat ke atas Nabi dan salam. Berapa dah? Dah ada 6. Selawat ke atas Nabi ni yang dimaksudkan, ni saya kata ilmu tu sentiasa berkait. Selawat yang dimaksudkan di sini yang wajib ni adalah selawat ke atas Nabi dalam tahiyat akhir. Kerana selawat ke atas Nabi dalam tahiyat awal hukumnya sunat, hatta tahiyat tu sunat, tahiyat awal. Itu yang saya kata, ilmu tu dia berkait.
benda ni berkait dengan bab ni, dia berkait. Jadi orang yang nak mengajar tu dia kena ada maklumat yang tak sempurna, tapi sekurang-kurangnya banyaklah, dia kena banyak tahu. Kerana mustahil seorang mampu untuk menghimpunkan semua maklumat ilmu ni, mustahil lah. Kalau semua orang mampu menghimpunkan maklumat ilmu ni, mustahil lah dia. Mustahil macam Imam Syafi'i lah. Tetapi kita tak mampu nak himpun, tetapi tidaklah terlampau teruk maklumat itu. Sebab tu para ulama ini, hatta ulama sekarang, sebagai contoh Syekh Muhammad ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullah, tuan tengok huraian, dia telah mensyarahkan kitab sekian-sekian, dia telah mensyarahkan kitab hadis sekian-sekian, dia telah menafsirkan Al-Quran. Oh, kitab fiqh tu saja berapa banyak kitab dia telah huraikan maksud kitab tu, menunjukkan dia alim sungguh. Sebab tu penting untuk kita kenal seseorang ulama tu, seseorang itu ulama ataupun tidak, dia ada sumbangan ilmu ataupun tidak. Tapi kalau ada seorang Arab segak pakai serban hebat apa semua, dia datang, dia cakap kita tak ada apa-apa ilmu yang dia sampaikan, macam mana kita boleh mengiktiraf dia ulama? Dia bukan ulama, walaupun gaya penampilan menggerunkan. Ulama itu dinilai pada ilmu yang disampaikan, bukan pada penampilan dan perwatakan yang dibuat-buat, tetapi ilmu yang disampaikan. Hang mari dari jauh masuk dalam negara kami, apa dia ilmu yang hang nak sampaikan? Teringin kami nak dengar huraian Al-Quran yang kami sebelum ni tak pernah dengar, kami nak dengar daripada kamu semua. Kami nak dengar perintah Allah dan Rasul. Itu yang kita nak, itu yang ulama. Tengok hari tu yang mari kat kita, Syekh Dr. Said Kamali. Huraian dia, subhanallah, dengar duduk satu majlis dia rasa macam kalau dia duduk lama lagi dengan kita, banyak manfaat yang boleh kita ambil daripada dia. Dan pemikiran tu mesti ada pada setiap orang, setiap muslim di negara kita ni, supaya kita tak tertipu. Kat mana kita tadi? Dan telah mewajibkan tahiyat itu, betul? Dan telah mewajibkan tahiyat itu pula oleh kebanyakan daripada ulama. Tahiyat akhir itu majoriti ulama mewajibkannya. Dan mewajibkan selawat atas Nabi SAW berserta Syafi'i itu oleh Asy-Sya'bi dan Ahmad ibn Hanbal dan segala ashab keduanya. Maknanya mazhab Hanbali juga antara yang kata wajib tahiyat akhir itu, termasuklah Ahmad ibn Hanbal, pemuka mazhab Hanbali, demikian juga Asy-Sya'bi. Dan telah mewajibkan oleh satu jamaah daripada sahabat-sahabat Syafi'i akan niat keluar daripada sembahyang. Sekumpulan berdasarkan nukilan Syekh Idris dari Al-Imam An-Nawawi, sekumpulan ulama mazhab Syafi'i mewajibkan niat keluar daripada sembahyang ketika memberi salam. Assalamualaikum, iaitulah dia memberi salam itu salam kerana nak keluar daripada sembahyang. Jadi kalau dia beri salam, katalah dia melatah sebagai contoh, ada bunyi apa-apa, dia Assalamualaikum, tiba-tiba terkejut, dia kira keluar daripada salam ataupun tidak? Kerana dia melafazkan salam tanpa niat, dan perkara itu berlaku tanpa kawalan dia, tanpa pilihan dia. Itu maksud perlukan niat. Dan mewajibkan oleh Ahmad, iaitulah Ahmad ibn Hanbal, pemuka mazhab Hanbali rahimahullahu ta'ala, akan tahiyat pertama. Mazhab Hanbali memang kata wajib tahiyat pertama. Dan begitu juga wajib padanya tasbih dan takbir intiqalat. Mazhab apa ni? Mazhab Hanbali. Mazhab Hanbali tahiyat awal wajib, tasbih dia dalam rukuk wajib, tasbih dia dalam sujud wajib. Tasbih maksudnya subhanarabbiyal azim wa bihamdihi itu wajib dalam rukuk. Dalam tasbih sujud subhanarabbiyal a'la wa bihamdihi itu wajib dibaca di dalam sujud. Tahiyat awal tu di sisi Hanbali wajib. Kita kena tahu, mazhab Hanbali membezakan di antara sunat, wajib dan rukun. Mazhab Syafi'i tidak. Mazhab Syafi'i sunat, rukun, itu saja. Rukun itulah yang wajib, wajib itulah rukun. Rukun itulah yang fardu, fardu itulah wajib, sama di sisi Syafi'i. Hanbali tak sama. Itu kita kena tahu juga. Melainkan ada perbezaan di antara sunat, wajib dan rukun di sisi Syafi'i hanya dalam bab haji sahaja. Bab salat tak ada beza, sama. Rukun dan wajib dan fardu sama di sisi Syafi'i. Hanbali berbeza. Ulama Hanbali dia beza.
Rukun kalau tak buat, terlupa ke, sengaja ke, batal salat. Di sisi Hambali. Tapi kalau wajib, tertinggal wajib kerana sengaja, batal salat. Maknanya sengaja tak baca tasbih rukuk, batal salat. Kalau sengaja tak baca, di sisi Hambali. Kalau terlupa baca tasbih rukuk, wajib sujud sahwi. Sengaja tinggal sujud sahwi kerana tertinggal tasbih rukuk, batal salat. Dia begitu. Wajib ni kalau tak buat sengaja, batal salat di sisi Hambali. Adapun Syafi'i tidak. Sebab tu saya kata dari sudut perbahasan fiqh salat, mazhab Syafi'i lebih mudah berbanding Hambali. Kerana mazhab Syafi'i dalam bab salat tak banyak benda wajib dalam salat ni. Tak banyak benda wajib. Tasbih dalam rukuk sunat. Sunat pula sunat hayat, bukan sunat ab'ad. Buat dapat pahala, tak buat salat tetap sah. Tasbih sujud solat. Tahiyat awal pun tasbih sujud sunat. Tahiyat awal pun sunat. Selawat ke atas Nabi di dalam tahiyat awal pun sunat. Selawat Ibrahimiyah di dalam tahiyat akhir pun sunat. Yang wajib hanya selawat ke atas Nabi sahaja. Hatta selawat ke atas keluarga Nabi dalam tahiyat akhir pun sunat di sisi Syafi'i. Sebab tu saya kata dari sudut fiqh salat, mazhab Syafi'i lebih mudah. Tahiyat sujud sahwi dalam mazhab Syafi'i tak ada yang wajib, sunat belaka. Sunat semuanya. Kerana rukun dalam mazhab Syafi'i dia tak boleh semata-mata dengan ditampung dengan sujud sahwi. Dia mesti dengan ganti balik rukun yang tinggal. Kemudian disusuli dengan sujud sahwi. Sunat pula, bukan wajib. Kerana dia dah ganti. Itu mazhab Syafi'i. Tahiyat akhir, duduk tahiyat akhir secara tawarruk dalam semua duduk yang akhir. Selesai masalah. Tapi Hambali tak. Hambali duduk akhir salat, bagi salat yang ada satu tahiyat, duduk dia duduk iftirash, bukan duduk tawarruk. Kalau salat yang ada dua tahiyat, baru duduk tawarruk. Kadang-kadang kita salat tu fikiran melayang sikit. Tak perasan kan? Solat sunat. Lepas tu nak duduk tu, aku ni solat sunat. Solat 2 rakaat ke ataupun solat apa kan? Kita duduk confused. Nak duduk iftirash ataupun tawarruk. Sujud sahwi di sisi Syafi'i semuanya sebelum salat. Kerana di sisi ulama mazhab Syafi'i kata sujud sahwi itu sebahagian daripada salat, maka mesti dibuat sebelum salam. Hambali kata tak. Sujud sahwi itu kalau kita tertinggal dalam bentuk, kita tersilap dalam bentuk kesilapan yang berbentuk pengurangan. Sujud sahwi sebelum salam. Kalau kita tersilap dalam salat itu dalam bentuk kesilapan yang mewujudkan penambahan di dalam salat, sujud sahwi dibuat selepas salam. Kalau orang awam susah tuan-tuan. Susah nak kenal mana satu kurang, mana satu tambah. Macam saya rasanya biasa tanya kepada tuan-tuan. Seorang yang salat zuhur 3 rakaat. Rakaat ketiga duduk tahiyat. Kesilapan tu kesilapan pengurangan atau pertambahan. So kita kena tahu itu dulu. Kalau ikut mazhab Hambali baru kita tahu sujud sahwi itu nak buat sebelum salat atau selepas salat. Saya tanya soalan lagi sekali. Seorang yang sembahyang zuhur 4 rakaat. Dia pergi buat 3. Kesilapan tu pengurangan atau pertambahan? Pengurangan. Setuju? Tengok, semua setuju pengurangan. Sebenarnya bukan pengurangan. Kesilapan tu pertambahan. Pasal apa jadi pertambahan? Dia menambah duduk pada rakaat ketiga. Dia tak tengok pengurangan rakaat, kerana rakaat macam mana pun hang kena buat 4. Bila hang telah disedarkan, subhanallah, katalah imam buat kesilapan tu, makmum akan sebut subhanallah, tetapi hang telah menambah satu duduk untuk dibaca tahiyat pada rakaat ketiga. Itu penambahan, bukan pengurangan. Jadi sujud sahwi di sisi Hambali dalam kesalahan seperti itu, sebelum salam ke selepas salam? Selepas salam, kerana kesalahan penambahan, bukan pengurangan. Tetapi rata-rata orang memahami kesilapan itu dalam bentuk pengurangan. Cuba nampak. Bukan tuan-tuan saja, ustaz-ustaz ni pun kalau baca tak hati-hati, dia akan kata kesilapan itu pengurangan. Sebab tu saya kata susah mazhab Hambali ni dalam bab salat. Susah sikit. Untuk rata-rata masyarakat, mazhab yang agak mudah sikit dalam bab salat lah Syafi'i. Lebih praktikal.
433. Masalah fardu dan sunat apakah yang dapat dikeluarkan ulama daripada hadis di dalam masalah 430 itu. Hadis yang kita baca minggu lepas iaitu hadis al-musii'u salatahu. Apa perkara yang boleh kita ambil? Perkara fardu apa yang boleh diambil daripada itu? Daripada hadis tersebut, dan perkara sunat apa yang boleh diambil dari hadis tersebut. Cuba tuan-tuan tengok Syekh Idris Malbawi. Dia kitab Syekh Idris telah membawa kita kepada satu pemahaman. Para ulama nak letak satu perkara rukun, nak letak satu perkara sunat, semua mesti rujuk kepada hadis. Nak tahu amalan agama tak ada sumber lain, mesti daripada Al-Quran dan hadis, bukan dari amalan orang tertentu. Mesti Quran dan hadis. Berdasarkan pemahaman para ulama. Mestilah pemahaman para ulama. Macam mana orang hari ini? Tak ada orang yang kata kita ni kena rujuk kepada Quran dan hadis. Tak ada orang yang memaksudkan buka Quran faham sendiri, buka hadis faham sendiri. Tak akan ada punya. Dia sebut begitu, maksudnya mestilah kena buka kitab ulama nak faham Al-Quran. Kita macam mana kita nak faham Quran? Macam mana kita nak faham hadis kalau tak buka huraian para ulama? Kata Nawawi, dan pada hadis dalam masalah 430 dan lainnya itu dapat dalil atas bahawasanya qamat itu, iaitulah iqamat. Dulu orang Melayu sebut qamat, kan? Sekarang ni alhamdulillah dah bertambah maklumat, kita sebut iqamah. Hadis itu menunjukkan bahawasanya qamat itu tiada wajib ia kerana tiada diajar Nabi akan laki-laki itu. Nabi tak suruh pun dia selepas kamu berwuduk maka ucapkanlah iqamah. Nabi tak sebut pun begitu. Setelah kamu berwuduk maka kamu nak salat maka kamu bertakbirlah. Nabi terus sebut takbir. Jadi menunjukkan iqamah sebelum menunaikan salat fardu hukumnya bukan wajib. Dan dalil padanya akan wajib suci dan menghadap kiblah dan takbiratul ihram dan Fatihah. Dan dalam hadis itu juga menunjukkan wajib mengambil wuduk terlebih dahulu. Kerana di dalam hadis Nabi SAW sebut kepada lelaki tersebut, Nabi kata, apa Nabi kata? Idza qumta ila as-salah fakabbir thumma qra' bima tayassara ma'aka min al-Quran. Dalam hadis lain Nabi sebut bila kamu nak menunaikan salat fatawadda, maka berwuduklah terlebih dahulu. Menunjukkan wuduk itu adalah wajib sebelum menunaikan salat. Demikian juga membaca Fatihah kerana dalam hadis Nabi kata thumma qra' bima tayassara ma'aka min al-Quran. Kemudian bacalah apa-apa yang mudah pada kamu dari ayat Al-Quran. Yang dimaksudkan di situ ialah surah Al-Fatihah berdasarkan pemahaman ulama mazhab Syafi'i. Dan dapat dalil lagi akan bahawasanya mengucap a'udzubillah dan doa iftitah dan mengangkat dua tangan di dalam takbiratul ihram dan menghantarkan tangan kanan atas kiri dan segala takbir intiqalat iaitu takbir perpindahan dan segala tasbih rukuk dan sujud, tasbih di dalam rukuk dan tasbih di dalam sujud dan segala hayat duduk secara bagaimana cara nak duduk, iftirash ke tawarruk apakah, dan menghantarkan tangan atas paha dan lainnya, yakni meletakkan tangan di atas paha ketika duduk antara dua sujud dan lainnya daripada yang demikian itu daripada barang yang tiada disebutkan dia di dalam hadis, tiadalah ia wajib melainkan barang yang kami sebutkan dia. Semua perkara yang tidak disebut oleh Nabi di dalam hadis tersebut, hadis yang kita baca minggu lepas, menunjukkan perkara itu tidak wajib. Kalau wajib sudah tentu Nabi akan menyebut. Kerana kaedah menyebutkan itu, kaedah menyebut la yajuz ta'khirul bayan an waqtil hajah. Tidak boleh bagi Nabi SAW menangguhkan penjelasan ketika perlu buat penjelasan tersebut. Nabi nak ajak orang tu kadar salat yang sah. Tiba-tiba Nabi tak sebut tahiyat awal. Mana boleh? Kalau tahiyat awal itu wajib, mana boleh Nabi tak sebut? Tapi Nabi tak sebut dalam hadis tu. Maka kita mesti faham tahiyat awal tak wajib. Gitulah cara faham. Tapi nak tahu satu hukum mesti dirujuk pada hadis, difahami dari hadis Nabi, bukan main mereka saja. Macam hari ni ada sebahagian orang, tak apalah Tok Syekh kami ni wali, dia buatlah apa pun semua betul belaka. Tak boleh. Tak boleh buat begitu. Menyalahi prinsip dan asas pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ke mana tadi?
daripada yang diijma'kan atasnya dan yang dibersalah-salahan padanya. Daripada hadis itulah menimbulkan perkara, sebahagian ulama ijma' sepakat dalam beberapa perkara, dan hadis itu juga pemahamannya menimbulkan perbezaan pendapat di kalangan ulama. Ada lagi masa? 1 minit lagi? 2 minit lagi? Tak sempat habis. Ada soalan setakat ni? Ada? Banyak soalan. Perenggan ni banyak juga. Kita berhenti seketika untuk azan. Kita buka soalan selepas ni. InsyaAllah masalah yang berikutnya 434 kita sambung pada kuliah minggu hadapan insyaAllah. Wallahu alam. Kita buka pada soalan. Ada soalan? Ya. Rukun qauli ya. 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 Kita sendiri ni macam mana kita nak ikut suka-suka je kan. Satu takut jadi tak yang mudah macam mana kan. So apa syarat dia kalau macam kita nak ikut, macam kita nak kena faham macam mana kita ikut supaya nak jadi mudah keselamatan. Mudah-mudah. Cukup sekadar macam ustaz cakap tu kami terus faham dan terima dan guna, atau itu betul satu. Pertama sekali, khilaf ni ada perbezaan pendapat yang berlaku semata-mata ijtihad. Semata-mata pandangan ulama yang cara faham mereka berbeza dalam memahami teks hadis. Sebagai contoh, Nabi kata la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak sah salat bagi sesiapa yang tidak baca. Baca tu apa maksud baca? Nabi tak pernah apa baca. Definisi baca tu apa? Jadi lalu sebahagian ulama kata baca itu adalah seorang yang membaca, menuturkan pada lidah dan bibir, dalam masa yang sama dia mendengar apa yang dituturkan. Jadi pemahaman itu ijtihad. Maka sudah tentulah perkara-perkara yang dibina, pemahaman yang dibina di atas dasar ijtihad. Kita berhak mengambil pandangan yang mana lebih mendatangkan maslahah kepada kita. Lainlah kalau ijtihad itu berlaku, perbezaan itu dibina di atas permasalahan yang ada teks dari Nabi. Cuma mansuh tak mansuh ataupun ada pembuktian lain lah. Jadi benda-benda yang ijtihad mahdah, ijtihad semata-mata betul-betul ijtihad, maka wallahu taala alam, yang saya faham kita boleh ambil mana-mana pandangan yang mendatangkan maslahah dan kebaikan kepada kita dan menolak keburukan. Boleh. Tak masalah. Saya begitulah yang saya faham. Yang saya buat amalkan begitu. Ada pun orang ramai dia boleh ikut ustaz-ustaz yang ajak mengajar dia kerana mazhab orang awam adalah mazhab orang yang dia tanya. Wallahu a'lam. Sebenarnya 18. 12 kerana mereka itu Hambali. Rawatib itu 12 rakaat kerana Hambali mengambil hadis yang menyebut dalam satu hadis itu sebut 12 rakaat. Kalau mereka ambil hadis tu. Okey, bagi saya, kalau tanya saya 18 tu. Saya pegang 18 kerana rakaat 4 rakaat sebelum asar tu hadis sebut menunjukkan kelebihan rahimallahu ra'an salla qabla al-asri arba'an. Allah merahmati seseorang yang menunaikan salat sebelum asar 4 rakaat. Tapi orang kata awak hadis tu tak sebut sampai berapa? 12 sampai 4, jangan sebut 16 rakaat. Biasa dalam hukum hakam memang banyak perkara macam tu. Kita tengok dalam sahabat sehingga berapa orang sahabat masuk syurga, tuan-tuan? Berapa orang sahabat yang dijamin syurga? Ataupun berapa orang di kalangan sahabat yang ahli syurga? Kadang-kadang kita tanya kat orang Islam kata 10. Tak bukan 10. Semua sahabat ahli syurga. Kalau sahabat Nabi tak jamin syurga lagi, kita pasti neraka.
Nak macam tu. Sahabat Nabi yang berperang, korbankan jiwa dan raga mereka, dipanggang hidup-hidup sehingga nitik minyak badan dia padam bara. Khabbab tak ada, tak disebut dia sebagai ahli syurga ke tidak? Ahli syurga tuan-tuan. Kalau tidak, kita saya kata kalau sahabat tu, kalau yang ahli syurganya hanya 10 orang, yang lain tu belum tentu, kita confirm ahli neraka. Ahli sahabat semua ahli syurga. Tapi kenapa masyarakat kita kata 10? Kerana silap, salah faham. 10 orang yang disebut oleh Nabi itu 10 nama yang Nabi susun dalam satu hadis. Tapi bukan bermakna orang ni tak masuk syurga. Ada hadis lain yang menunjukkan sahabat lain juga masuk syurga, antaranya Akasyah. Nabi kata ada sebanyak 70,000 umat aku yang akan masuk syurga tanpa hisap. Akasyah bukan setakat masuk syurga, dia juga akan masuk syurga tanpa hisap. Bila Nabi sebut hadis itu, kata Akasyah, ya Rasulullah, minta supaya jadikan aku salah seorang dari kalangan mereka yang 70,000. Nabi kata, kamu dari kalangan mereka. Masuk syurga tanpa hisap. Siapa dia? Akasyah, tak ada dalam senarai 10 orang tu. 10 orang tu adalah sahabat yang Nabi susun nama mereka 10 orang dalam satu hadis. Sama dengan hadis tadi, rawatib tadi. 12, 10 atau 12 itu Nabi letak susun rawatib itu dalam satu hadis. Tidak menafikan ada salat lain yang juga ratibah muakkadah. Salat rawatib yang juga muakkad. Wallahu a'lam. Tapi kalau ada orang ustaz, saya mengaji dengan sebahagian ustaz, dia kata 10 atau 12, boleh saya pegang? Masya Allah, silakan. Boleh pegang. Itu dalam mazhab Hanbali. Kerana dia nak dapat binaan rumah di dalam syurga. Hanbali pun dia nilai begitulah. Kerana hadis tu menyebut siapa yang jaga 10 atau 12 rakaat itu, dia akan dapat satu istana di dalam syurga, menunjukkan dia lebih muakkad berbanding solat-solat sunat yang lain. Boleh faham begitu. Wallahu a'lam. Boleh? Terjawab? Ada soalan ni? Ya. Siapa tu? Ya. Untuk khatib. Bagi satu dulu, saya lupa. Kalau imam khatib tengah berkhutbah, tiba-tiba dia jatuh pitam ke, pensan ke, apa semua, nak buat macam mana? Nak buat? Orang yang turut serta di dalam salat Jumaat itu dari awal kena ganti khatib tersebut. Orang turut serta dari awal salat Jumaat, dia kena ganti imam tersebut. Ganti khutbah, sambung, boleh sambung. Kemudian sebahagian pihak lain uruskan, bantu imam yang ada masalah. Itu cara selesai kan. Khatib yang tak boleh meneruskan khutbah. Syarat dia orang tu datang dari awal. Ini seperti yang dibahaskan oleh sebahagian ulama. Sebahagian ulama, terutama ulama mazhab Syafi'i, dia kata begitulah, mesti orang tu turut serta dari awal. Dia tak boleh tengah khutbah dia tak boleh turut serta, dia tak boleh tidak turut serta dari awal. Katakanlah khatib tu jatuh pada khutbah kedua, dia mesti khutbah pertama tu dia ada dah. Ketika khutbah Jumaat tersebut. Itu wallahu a'lam. Yang kedua? Bacaan dalam sujud sajadah, ada hadis tentang bacaan dalam sujud sajadah, iaitulah Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu anta rabbi sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu fa ahsana suwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu fa tabarakallahu ahsanul khaliqin. Soalan dia tak hafal. Dia nak buat macam mana? Kita kena tahu sujud sajadah itu hukum dia sunat. Bacaan tasbih dalam sujud sajadah pun sunat juga. Jadi dia tak hafal bacaan tu, dia baca tasbih yang lain. Subhana rabbil a'la. Boleh. Ataupun bacaan-bacaan yang lain. Ataupun dia tak nak baca tasbih, dia nak berdoa. Silakan. Boleh, tak ada masalah. Dia nak berdoa. Allahumma ghfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Rabbi ghfirli wa li walidayya wa li jami'il mu'minina yawma yaqumul hisab. Itu semua doa-doa yang boleh dibaca di dalam sujud. Atau dibaca doa-doa yang lain. Wallahu a'lam. Ada lagi? Tuan Haji, cikgu?
Ya. Bab masbuk. Nah. Ya, sambung tu masbuk ni dia ada mazhab bina, dia ada mazhab, betul kita ingat nama. Wallahu taala alam, dia ikut rakaat masbuk makmum tu. Dia terlepas rakaat pertama, dia bangun rakaat yang kedua pada masbuk, pada orang yang makmum tu. Jadi dia hanya takbir 5 kali, bukan 7 kali. Faham? Dia 5 juga, bukan 7. Sebab tu saya bagi tahu tu, ulama beza pandangan. Masbuk ni, ada sebahagian ulama kata masbuk ni dia ada mazhab bina. Mazhab bina ni maksudnya dia sambung solat dia. Ada mazhab lain dia berpandangan bukan mazhab bina, mazhab qada dengan, saya tak ingat nak istilah dia lah. Cuma masbuk ni dia katalah seorang masbuk makmum, dia masuk pada rakaat kedua, tahiyat awal dia masuk. Imam tu bangun buat solat isyak, rakaat yang ketiga dia pun bangun. Rakaat yang dia bangun tu rakaat ketiga ke rakaat pertama? Mazhab itmam dengan mazhab bina bukan begitu. Faham maksud saya? Dia bukan setakat isu sembahyang solat, sembahyang fardu ni pun ulama beza pandangan. Saya ulang lagi sekali. Katalah kita sembahyang maghrib, kita masuk pada tahiyat yang kedua. Imam bangun, rakaat imam tu rakaat ketiga. Rakaat masbuk tu, rakaat pertama ke rakaat ketiga? Kalau kita kata rakaat masbuk itu adalah rakaat ketiga, dia bangun setelah imam memberi salam pada rakaat yang ketiga, dia bangun itu dia baca perlahan. Dia rakaat yang ketiga, jadi dia bangun tu dia buat rakaat pertama dan rakaat yang kedua. Jadi dua-dua rakaat tu dia baca kuat, bukan baca perlahan. Sebahagian ulama kata begitu. Dia buat tu adalah rakaat ketiga. Jadi dia ganti rakaat 1 dan 2. Jadi pada rakaat yang kedua tu dia ada tahiyat pula. Dan bukan. Agak detail persoalan dia. Tapi ulama mazhab Syafi'i dia tak kata begitu. Dia kata rakaat yang kita tambah itu adalah rakaat yang sambung. Maknanya rakaat pertama kita naik itu adalah rakaat pertama kita. Jadi kalau dalam salat apa tadi? Salat raya, rakaat kedua salat imam, kita masuk pada rakaat kedua tu, itu rakaat pertama kita. Kita tak dapat angkat takbir 7 kali, kita bila imam bagi salam, kita bangun rakaat yang berikutnya, kita adalah rakaat kedua, bukan rakaat pertama. Jadi takbir yang kita perlu lakukan adalah 5 kali sahaja, bukan 7 kali. Boleh? Yang mana? Dia masbuk. Okey, solat jenazah berbeza dengan salat raya. Kerana salat jenazah keempat-empat takbir itu adalah rukun salat jenazah. Kena buat 4 kali takbir. Buat 3 kali takbir tak sah salat jenazah tu. Buat 2 kali tak sah. Berbeza dengan takbir ziyadat dalam salat raya. Takbir itu takbir sunat. Tak buat 7, tak buat 5, tak ada masalah. Dia tumpang rukun berdiri di dalam solat hari raya. Berbeza dengan solat jenazah. Sebab tu siapa yang masbuk jenazah, solat jenazah, dia masuk pada takbir ke berapa? Dia masuk pada takbir yang kedua sebagai contoh, betul? Takbir ketiga. Dia masuk takbir ketiga, imam baca doa. Dia baca Al-Fatihah. Imam takbir keempat, imam baca doa. Dia baca selawat. Imam beri salam, dia tak bagi salam. Dia takbir yang ketiga, baca doa. Habis doa, dia takbir keempat, orang dah habis dah. Dia takbir keempat, terus bagi salam. Begitulah.
Ataupun kalau jemaah tu dah nampak orang tengah ada orang masbuk, nanti saatlah dulu. Tunggu orang tu habiskan salat baru bersurai bersama. Wallahu a'lam. Baru angkat jenazah tersebut. Boleh? Wallahu a'lam. Ada soalan lain? Bermukim lah. Dia ada tak bermukim? Kalau sebab dia kadang-kadang pergi dia dah bertugas orang kata secret force dan secret tak. Dia mana tak tahu. Buat tak kita tahu hari. Tapi dia nak mungkin nak tapi isu orang nak rock dah tak tanya. Panjang cerita ni. Agak khilaf panjang, macam-macam pandangan ada. Pertama sekali, kalau kita nak tinggal satu tempat, apa yang menjadikan kita berubah status dari musafir kepada muqim? Sudah terang minggu lepas. Yang membolehkan kita jamak qasar adalah apabila kita berstatus seorang musafir. Sekarang ni apa yang menyebabkan kita berubah status daripada musafir kepada muqim sehingga kita tak boleh lagi jamak qasar? Apa dia? Niat. Niat apa? Niat untuk menetap di tempat tersebut lebih dari 3 hari. Di sisi mazhab Syafi'i, tak masuk hari sampai dan hari balik. Jadi kalau dia memang menetap di situ 15 hari sebagai contoh ataupun 10 hari, memang niat nak sampai 10 hari, sampai sahaja dia di tempat itu hari pertama ke hari keberapa ke, tidak ada pada dia jamak qasar. Bukan tak ada, tak boleh lagi dah. Sekarang ni anak dia nak bawa pergi tempat lain pula. Kena tanya balik kat orang macam tu. Bila hang jadi musafir? Saya duk mengaji ni, jadi musafir ni bila menempuh 22 marhalah. Kalau perjalanan anak bawa waktu 20 pula. 2 marhalah, maka dia musafir pula. Daripada tempat dia bermukim ke tempat yang berikutnya. Nampak? Tapi nak pergi tu berapa lama? Nak pergi dalam sehari kot, 1 malam di situ. Ketika dia sampai di situ, katalah lebih dari 2 marhalah. Dia dari tempat dia bermukim tu, perjalanan ke tempat yang lebih 2 marhalah tu, dia bolehlah jamak qasar pula kerana dia berserta musafir balik. Di situ dia duduk 1 malam. Ketika dia berada di situ, dia boleh jamak qasar selama dia duduk di situ, pasal dia duduk sehari saja. Patah balik mai tempat dia berniat nak mukim tu, dia tak boleh jamak qasar lah. Kerana dia berniat menetap di situ lebih dari 3 hari, tak masuk hari sampai dan hari balik. Itu soalan pertama. Soalan kedua, askar. Panjang cerita dia. Di sisi ulama mazhab Syafi'i, dia mensyaratkan, ulama mazhab Syafi'i mensyaratkan seorang yang hendak bermusafir, dia tahu nak pergi mana. Dia tahu nak pergi mana, dia tahu nak pergi jarak tu, dia tahu mesti jarak yang membolehkan dia musafir. Katalah seorang hamba, tuan dia mai kat dia, dia kata, "Hang ikut aku, kita nak keluar." Dia kata kat tuan dia, zaman dulu hamba dengan tuan lah. Dia kata kat tuan dia, "Nak pergi mana tuan?" Ikut sajalah, jangan banyak tanya. Orang yang macam tu, katalah tuan dia bawa dia sampai 10 marhalah, dia tak boleh jamak qasar di sisi ulama mazhab Syafi'i. Adapun ulama mazhab lain, saya pun tak sempat nak semak. Wallahu a'lam. Tapi di sisi ulama mazhab Syafi'i, orang yang macam tu tak boleh jamak qasar. Bila tak boleh jamak qasar, dia kena jamak apa? Dia kena salat macam mana? Dia wajib salat dalam setiap waktu tamam. Wallahu a'lam. Kalau dia tak mampu buat secara tamam, kena patuh hadis Nabi, "Idza amartukum fi syai'in fa'tu minhu mastata'tum." Jika aku suruh kamu buat satu perkara, buat menurut kemampuan. Begitulah. Ustaz tak boleh nak berdiri elok. Apa yang boleh? Duduk. Solat secara duduk. Tak boleh lagi ustaz, tak boleh nak solat setiap waktu. Salat dalam mazhab Syafi'i dia ada jamak suri. Jamak suri ni iaitulah kita melewatkan salat zuhur untuk ditunaikan di hujung waktu. Habis salat zuhur, masuk asar. Bila masuk asar, dengan wuduk yang sama, kita tunaikan pula salat asar di dalam waktu asar. Nama dia jamak suri.
Kenapa dinamakan jamak? Kerana pada hakikatnya setiap waktu ditunaikan dalam waktu dia. Zuhur dalam zuhur, asar dalam asar. Tetapi dari sudut pelaksanaan, gambaran solat seperti jamak. Kerana habis solat zuhur, terus solat asar. Dia nama jamak suri. Itu ada pula dalam mazhab Syafi'i. Dan demikian juga ulama-ulama lain. Wallahu a'lam. Ya. Korban ya. Orang buta buat korban, ha? Saya nak sembelih sendiri. Kalau dia mahir boleh, tak ada masalah. Bukan syarat sembelihan sah mesti orang celik, bukan syarat. Dia syarat sembelihan tu sah, dia mesti sekurang-kurangnya mumayyiz. Tapi kalau orang gila tak boleh lah. Ya? Dia macam mana? Betul lah, dia mesti mahir lah. Kalau dia buta sehingga menyebabkan sembelih pun tak betul tempat apa semua, tu tak boleh lah. Tak boleh. Kalau dia tak mahir tak boleh. Kalau tak mahir tak boleh. Kalau tak mahir, nanti sembelih tengkuk dia pergi sembelih kot lain pula. Kalau tak mahir jangan. Kalau tak mahir jangan, bagi orang yang mahir. Sama juga orang celik yang tak mampu nak sembelih. Tengok macam dia orang duk masuk dalam video yang YouTube apa semua. Dia pun suruh tok, dia pun pegang parang tu pun ketak-ketak. Suruh sembelih kambing, sembelih lembu. Lembu bukan macam sembelih kambing. Sembelih kambing pisau kecil kita boleh toreh. Lembu ni pisau kecil jenuh nak tekan, kulit dia tebal. Pak cik tu nak pegang pisau tu pun terketak-ketak. Sembelih lembu, Allah. Slow, penuh beradab. Tak boleh begitu. Menyeksa lembu tu. Bagi orang yang mampu, ada kekuatan yang cukup dan mahir dalam menyembelih, suruh dia. Bukan semua orang boleh sembelih. Kalau tidak berlaku penyiksaan kepada haiwan. Wallahu a'lam. Kalau orang buta, katalah orang buta tadi, memang Ustaz tapi kami dah bagi elok dah sembelih, kami pegang dia, kami tolong pegang tangan dia, kami suruh dia sembelih elok. Tak ada masalah, halal. Tapi kita bimbang berlaku perkara-perkara yang tidak sewajarnya, maka kita tak serahkan sembelihan kepada orang buta dan orang yang lemah. Wallahu a'lam. Boleh nah? Saya ingat sekadar itu saja. Mudah-mudahan ada manfaat untuk kita semua. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.